Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda sedang menonton edisi khas Dialog TVS iaitu Dialog TVS Plus. Dan di Dialog TVS Plus kita juga akan membincangkan mengenai topik-topik hangat, isu-isu semasa dan juga perkembangan terkini. Saya Razi Ahmad. Dan saya Zunizal Awang dan hari ini Razi, kita menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia iaitu SME Corp Malaysia untuk bersama kita pada hari ini dan untuk membincangkan mengenai peranan SME Corp Malaysia terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana. Dan bersama kita pada hari ini ialah Encik Rizal Naini iaitu Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia dan juga dikenali sebagai Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana. Terima kasih kerana datang Encik Selamat datang. Rizal. Terima kasih. Baik, tanpa membuang masa mungkin kita terus saja dengan soalan pertama. Kita tahu SME Corp Malaysia merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi sebagai sebuah agensi kerajaan yang diberi mandat untuk memperkasakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini dan peranannya juga sangat penting terutama kepada perusahaan kecil dan sederhana. Mungkin Encik Rizal boleh kongsikan sedikit mengenai fungsi utama organisasi ini. Okay. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih atas jemputan kepada TVS ya. Dan seperti mana yang dinyatakan tadi, Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia atau lebih dikenali dengan nama SME Corporation Malaysia ya, merupakan agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ya. Yang mana kita menyelaras, memperkemas, menilai dan juga melaporkan keberkesanan pelaksanaan program pembangunan PMKS di Malaysia ini. Dan ia merentasi kesemua 17 agensi kementerian yang mempunyai program pembangunan PMKS serta lebih daripada 60 agensi kerajaan di Malaysia. Itu merupakan peranan kami yang utama. Di samping itu, kami juga mempunyai peranan yang lain yang juga penting. Umpamanya seperti melaksanakan akreditasi. Akreditasi ini merupakan penarafan. Kami mempunyai program seperti program SCORE yang kita menaik taraf daya saing PMKS. Begitu juga dengan akreditasi berkenaan sijil akuan status PMKS ya. Jadi adanya peranan ini maka ia dapat membantu PMKS di luar sana. Di samping itu kita juga mempunyai program-program pembangunan dan juga sokongan perniagaan yang mana kita memberi bantuan kewangan serta juga memberi khidmat nasihat kepada PMKS atau usahawan di luar sana secara percuma ya. Dan kami juga merupakan tempat ataupun rujukan sehenti untuk memberi maklumat, begitu juga khidmat nasihat ya. Dan SME Corp Malaysia juga membuat fasilitasi akses pasaran kepada usahawan-usahawan yang ingin mengeksport antarabangsa maupun pasaran di dalam negara ini, pasaran domestik. Baik, sudah tentu SME Corp memainkan peranan yang besar ya, dalam membantu dan menyokong usahawan Usahawan kecil. SME di negara. Malaysia, terutama sekali dalam era ekonomi yang sekarang ini agak mencabar ya. Jadi bercakap mengenai ekonomi sekarang ini, kita sekarang berada dalam ekonomi madani di mana pada 27 Julai 2023 Perdana Menteri telah mengumumkan pelbagai inisiatif tumpuan khusus kepada pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Jadi dalam salah satu pengumuman itu YB Perdana Menteri adalah peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit khusus buat perusahaan mikro dan kepada SME Corp. Jadi boleh Encik Rizal cerita sedikit tentang apa fokus kerajaan kepada PMKS ini? Pertamanya SME Corp Malaysia ingin merakamkan setinggi penghargaan dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi kerana telah memberi peruntukan tambahan ya, kepada SME Corp Malaysia seperti dinyatakan tadi sebanyak 100 juta ringgit ya. Dan dalam kerangka ekonomi madani ini yang bertemakan ekonomi madani memperkasa rakyat.
Jadi dengan adanya kerangka ini, maka ia menunjukkan betapa kerajaan telah menyokong pembangunan PMKS ni dengan lebih banyak lagi program-program yang akan diadakan. Dan fokusnya kerana kalau kita tengok dari segi profil PMKS di Malaysia ini daripada 1.17 juta yang merangkumi 97.4% pertumbuhan perniagaan di Malaysia ini adalah dari PMKS. Dan daripada jumlah tersebut 78.7%, ini lebih daripada 923,000 PMKS adalah bertaraf micro enterprise. Dan kita tahu micro enterprise ni mempunyai cabaran berbanding dengan perniagaan yang berskala kecil ataupun sederhana untuk mendapat pembiayaan, contohnya mendapat bantuan kewangan dan sebagainya. Dengan itu, SME Corp Malaysia telah melahirkan ataupun mewujudkan satu program yang dinamakan program pengukuhan mikro madani khusus untuk micro enterprise di Malaysia ini. Kerananya jumlah yang saya sebutkan tadi adalah merupakan satu jumlah yang besar. 78.7% adalah bertaraf mikro daripada 1.17 juta jumlah bilangan PMKS. Di samping itu kita ketahui PMKS ni merupakan tunjang ekonomi negara, yang mana dari segi GDP ataupun KDNK-nya sumbangannya adalah sebanyak 580.4 bilion ringgit pada tahun 2022 yang baru dikeluarkan oleh Department of Statistics Malaysia. Jadi sumbangan yang signifikan itu menunjukkan betapa pentingnya PMKS dan kebanyakannya adalah daripada jumlahnya adalah daripada micro enterprise. Dan pada tahun 2022 pertumbuhan GDP ataupun KDNK PMKS adalah sebanyak 11.6% dan melebihi pertumbuhan KDNK negara, menunjukkan betapa pentingnya PMKS ini. Jadi fokus kerajaan kepada PMKS memang tepat pada masanya untuk kita mengembangkan lagi ekonomi negara, sumbangan daripada PMKS itu sendiri. Tadi Encik Riza dah menyebut mengenai dana tambahan ini juga untuk pelaksanaan program pengukuhan mikro madani kan, betul? Jadi mungkin ada perusahaan kecil sana di luar sana berminat dengan program pengukuhan mikro madani ini. Jadi mungkin Encik Riza boleh kongsikan apa sebenarnya program ini? Okey, program pengukuhan mikro madani ini khususnya kepada enterprise mikro seperti saya nyatakan tadi, dan program ini telah pun dilancarkan pada 20 September yang lepas oleh Menteri kami itu yang berhormat Datuk Iwan Benedict, dan seperti saya nyatakan tadi 100 juta ringgit telah diperuntukkan khusus untuk program ini, dan kita mempunyai bantuan kewangan dari segi geran dan juga pinjaman mudah, dan juga voucher percuma yang akan diberikan kepada usahawan mikro dalam mendaftarkan perniagaan mereka sebagai PMKS di Malaysia ini. Dan menerusi program pengukuhan mikro madani ini, kami telah mewujudkan 5 inisiatif di mana di bawah geran perniagaan mikro ini usahawan mikro dapat memohon untuk mendapat geran sebanyak 70% daripada kos projek tersebut ataupun kos bantuan kewangan yang diperlukan oleh usahawan mikro, dan sebanyak RM200,000 setiap geran tahap maksimumnya dapat kita tawarkan kepada usahawan mikro. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mempunyai singkatan program MBF iaitu Micro Business Financing, yang mana kita menawarkan satu pinjaman mudah pada kadar 2%, minimum pinjaman sebanyak RM50,000 sehingga RM200,000 untuk memberikan lagi bantuan kepada mereka untuk mereka mengembangkan lagi perniagaan dari segi pembangunan kapasiti, begitu juga dengan sewa dan sebagainya. Jadi ia menyenangkan usahawan mikro untuk meneruskan perniagaan. Kita tahu cabaran utama usahawan di luar sana adalah berkenaan dengan kos perniagaan yang tinggi dan juga aliran tunai yang lemah. Dua benda ni memang adalah cabaran utama bagi setiap usahawan di luar sana. Sekarang ni kita tahu kos tinggi kan,
bahan mentah yang tinggi. Jadi kita menawarkan bantuan kewangan tadi dari segi geran dan juga pembiayaan pinjaman mudah kepada mereka. Di samping tu saya juga ingin saya memberitahu di sini yang kita ada khusus geran yang dinamakan BIP Plus kepada usahawan mikro di Sabah dan Sarawak. Yang ini memang untuk wilayah Sabah dan wilayah Sarawak sahaja. Sebab kita nak tengok pembangunan yang lebih baik untuk usahawan di Sabah Sarawak ni, kita memberi geran sebanyak 70% juga dia punya ratio dan sebanyak sehingga RM250,000 maksima geran tersebut. Jadi saya nak memintalah kepada usahawan-usahawan di Sarawak ni memohon BIP Plus kepada SME Corp Malaysia, dan kita mempunyai pejabat negeri Sarawak di Kuching ni, ataupun melayari website kami sme.gov.my Mikro Madani, dan dapatkanlah maklumat-maklumat berkenaan dengan program-program yang kita tawarkan, khususnya BIP Plus tadi. Di samping tu kita juga mempunyai program belia mikro AcTube yang mana kita pun telah melaksanakan program ini dan sambutannya sangat tinggi, dan kita telah mendapat peserta seramai 262 orang khusus kepada belia mikro ini melalui program Tunas Usahawan Belia Bumiputera singkatan TUBE yang dilaksanakan, dan geran sebanyak RM30,000 diberikan kepada setiap peserta untuk memulakan perniagaan mereka. Dan yang terakhir dalam program pengukuhan Mikro Madani ini merupakan pendaftaran perniagaan mereka kepada status PMKS, dan kepada usahawan mikro kita memberi voucher bernilai RM100 percuma untuk mereka gunakan untuk mendaftar, sebab bila ada sijil status PMKS ini, maka mereka boleh menggunakan sijil tersebut untuk mendapat bantuan-bantuan yang lain. Bukan hanya daripada SME Corp Malaysia, tetapi agensi-agensi kerajaan atau kementerian-kementerian yang mempunyai program pembangunan usahawan atau PMKS kepada mereka. Jadi dengan adanya 5 inisiatif ini, kami berharap dapat meringankan lagi bebanan yang dipikul oleh usahawan mikro terutamanya untuk menjalankan perniagaan, mengembangkan lagi perniagaan, dan juga untuk mengurangkan lagi cabaran yang mereka lalui, iaitu kos perniagaan tinggi dan juga aliran tunai yang lemah. Baik, banyak sebenarnya program yang dikeluarkan oleh SME Corp ini, dan Razi mungkin untuk usahawan di luar sana yang berminat untuk memohon berprogram yang telah disarankan oleh PMKS ini, anda boleh layari website mereka SME Corp Malaysia untuk maklumat lanjut. Jadi Razi, dan sudah tentu kita akan menyambungkan perbincangan ini kerana kita masih ada lagi perbincangan topik untuk dibincangkan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp dalam episod seterusnya. Nantikan.